Wahai Suhaib, andai kata kamu nak masuk agama Muhammad, maka berhati-hatilah. Kerana dekat kota Mekah ini kamu tidak ada ibu dan ayah. Dekat kota Mekah ini kamu tidak ada waris, tidak ada saudara. Tidak ada orang yang akan membela kamu. Andai kata berlaku kecelakaan ke atas kamu, wahai Suhaib, tidak ada orang yang akan bela ke atas kamu. Tidak akan ada orang yang akan membantu kamu. Maka berhati-hatilah wahai Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda salah seorang sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat yang terawal juga memeluk agama Islam. Di antara sahabat yang terawal juga yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Mentauhidkan Allah dan membenarkan Nabi sebagai Rasul. Dia adalah Suhaib Ar-Rumi. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni bukan daripada Rom. Bahkan dia adalah daripada bangsa Arab yang tinggal dekat kota Iraq. Jadi Suhaib Ar-Rumi ketika mana umur 5 tahun, dia ada ayah dan dia ada ibu. Bahkan keluarga mereka daripada keluarga yang kaya, yang mana ayah dan ibu dia ada ramai hamba-hamba mereka, ramai pekerja-pekerja mereka. Jadi satu hari bila mana ayah dan ibu dia bawa Suhaib Ar-Rumi berjalan-jalan, bersia-sia, sambil ditemani, sambil dibawa juga pembantu mereka, hamba-hamba mereka. Lalu bila mana mereka dalam keadaan sedang bersantai, sedang berehat, sedang berrehlah dan sebagainya, ketika itulah datangnya satu rombongan daripada tentera Rom datang ke tempat mereka, datang ke arah mereka, lalu merompak mereka, mengambil segala harta mereka, bahkan segala pekerja-pekerja ayahnya, hamba-hamba ayah yang telah pun dibunuh. Dan Suhaib Ar-Rumi yang mana masih lagi umur 5 tahun telah pun diculik dan ditangkap dan dijual menjadikan hamba. Tempat rehlah mereka, tempat mereka bersia-sia, sangat dekat dengan kerajaan Rom pada masa itu. Lalu bila mana terpisahnya Suhaib bersama ibu dan ayahnya, maka dibawa Suhaib masuk ke dalam kerajaan Rom, masuk dalam kota Rom, dan dibawa ke tempat untuk menjual manusia, untuk menjadikan hamba. Dan Suhaib daripada orang kaya maka diculik, dijual dan ditahan dan dijadikan hamba. Ada riwayat mengatakan bila mana orang membeli Suhaib dijadikan hamba, tak lama kemudian maka dijual lagi kepada orang lain. Lalu bila mana ada orang nak membeli Suhaib maka dijual lagi, maka ada orang beli, jual dan dibeli, dijual dan dibeli. Itulah kehidupan Suhaib Ar-Rumi. Memang seorang hamba memang dia tak boleh buat keputusan. Seorang hamba dia tak boleh nak ada pendirian. Dia kena ikut tuan dia. Ada kata tuan dia suruh A, maka dia kena buat A. Dia tidak ada pilihan. Begitulah yang berlaku kepada hidup Suhaib Ar-Rumi, yang mana ketika mana umur 5 tahun telah pun menjadi hamba. Kisah Suhaib Ar-Rumi lebih kurang macam Zaid bin Harisah, Salman Al-Farisi. Cuma beruntungnya Zaid bin Harisah disebabkan dia dijual dekat kota Mekah, dan yang membeli Zaid bin Harisah adalah daripada keluarga yang sangat baik. Tapi tidak berlaku kepada Suhaib Ar-Rumi yang mana dijual dan dibeli, dijual dan dibeli. Maka bila mana meningkat dewasa, Allah takdirkan Suhaib Ar-Rumi melihat bagaimana masyarakat Rom pada masa itu dengan keadaan akhlak mereka, perangai mereka, kelakuan mereka yang tak sepatutnya mereka lakukan, yang tidak ada sifat kemanusiaan, yang akhlak mereka sangatlah buruk, yang mana pada diri Suhaib Ar-Rumi memandang benda itu sangat jijik, memandang benda itu sangat tak selesa. Bahkan Suhaib membenci keadaan macam tu, tak suka keadaan macam tu. Kata para ulama, kejahatan yang berlaku dekat kota Mekah tidak ada apa-apa bila mana kita nak bandingkan dengan kejahatan yang berlaku dekat kota Rom. Apa sebab? Sebab kerajaan Rom merupakan kerajaan yang besar. Bila mana kerajaan yang besar, maka mempunyai masyarakat yang sangat ramai. Dekat kota Mekah tidak ramai kalau nak dibandingkan dengan kerajaan Rom yang sangat ramai. Lalu bila ramai maka banyaklah kemungkaran yang berlaku dekat kota Rom. Bahkan kemungkaran yang berlaku dekat kota Rom lagi teruk daripada kemungkaran yang berlaku dekat kota Mekah. Disebabkan itulah Suhaib memang tak suka dengan suasana macam tu. Maka satu hari ketika mana ada seorang paderi datang ke rumah Suhaib bertemu dengan tuan dia, dan diberitahu oleh paderi itu, wahai tuan, sesungguhnya tak lama lagi Nabi akhir zaman akan keluar. Dan ketika itulah Suhaib mendengar perbualan di antara tuan dan paderi tadi, yang mana orang Yahudi memang kenal, orang Yahudi memang tahu bagaimanakah rupa paras Nabi, bagaimana keadaan Nabi, sifat Nabi. Memang orang Yahudi memang mereka mengkaji sedetail-detailnya. Lalu bila mana Suhaib mendengar yang mana Nabi akhir zaman akan keluar, suka Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Sebab segala persoalan dia yang tidak ada orang mampu untuk jawab, dia percaya nanti Nabi akhir zaman inilah akan jawab segala persoalan yang pernah ditanyakan, yang tidak ada orang pun yang layak untuk jawab. Dan ketika itulah dia berusaha untuk lari daripada kota Rom,
mencari helah macam mana dia nak keluar daripada kota Rom. Jadi pada satu malam ketika mana ramai orang tengah tidur, semua orang tengah tidur, ketika itulah Suhaib dia keluar daripada rumah tuan dia keluar daripada kota Rom, berjalan ke arah Mekah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Maka bila mana berjalan dekat kota Mekah, tujuan dia untuk mencari Nabi akhir zaman, maka bila mana sampai dekat kota Mekah, ingat kota Mekah pun di antara kota yang maju, di antara kota yang ramai orang berniaga. Dalam keadaan Suhaib sampai dekat kota Mekah dalam keadaan dia tidak ada keuangan, tidak ada harta, bahkan maka ketika itulah Suhaib berfikir, aku ni perlu buat sesuatu untuk aku meneruskan kehidupan aku kena buat sesuatu untuk aku cari makanan, untuk aku cari keuangan, untuk aku cari tempat penginapan dan sebagainya. Dan ketika itulah Suhaib dia tahu tak mudah nak mencari Nabi akhir zaman. Dia tahu bila mana dia sampai mustahil boleh jumpa terus Nabi akhir zaman, sebab dia tak tahu lagi adakah Nabi akhir zaman dah pun keluar. Kalau dah keluar, kemungkinan dia tak tahu ataupun Nabi akhir zaman belum lagi keluar. Maka disebabkan itulah Suhaib buat satu persediaan yang mana dia berniaga, kecil-kecilan, berdagang, daripada kecil menjadi besar. Bahkan masyarakat Quraisy pada masa itu sangat senang dengan kehadiran Suhaib Ar-Rumi. Disebabkan Suhaib daripada kota Rom, disebabkan itulah masyarakat Quraisy menggelarkan Suhaib Ar-Rumi, disebabkan dia berasal daripada kota Rom. Tapi ingat, walaupun Suhaib sampai dekat kota Mekah, dia sangat selesa. Disebabkan apa? Kota Mekah adalah bangsa Arab dan dia pun daripada bangsa Arab juga. Maka sangat mudah untuk dia dekati sesama bangsa. Maka ketika mana dia sibuk dengan berniaga, berdagang dan sebagainya, dalam keadaan kesibukan dia tu, dia tetap memerhatikan masyarakat Mekah pada masa tu, yang mana satu Nabi akhir zaman. Boleh jadi Nabi dah keluar tapi dia yang tak dapat maklumat. Boleh jadi Nabi keluar cuma dia seorang tak tahu. Maka dia mencari, dia memerhatikan seorang demi seorang masyarakat Mekah pada masa itu. Lalu bila mana dalam keadaan dia mencari berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, maka satu hari dia dapat satu berita, yang mana berita itu, yang mana Muhammad telah pun mendakwa yang dia adalah Nabi akhir zaman. Ketika itulah Suhaib tanya kepada masyarakat Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, adakah Muhammad yang kalian maksudkan adalah Muhammad yang kalian gelarkan dia sebagai Al-Amin? Maka masyarakat Mekah kata, ya, dialah yang mengaku sebagai Rasul, dialah mengaku sebagai Nabi. Ketika itulah Suhaib bertanya, sekarang Muhammad dekat mana? Bila mana dapat tahu Muhammad sedang berada dekat rumah Al-Arqam, ketika itulah segera Suhaib berlari, segera Suhaib pergi dekat rumah Abi Al-Arqam. Bila mana sampai dekat rumah Al-Arqam, Suhaib masuk ke dalam rumah dan mendengar Nabi tengah bagi tausiah, Nabi tengah mengajar, menasihati para sahabat yang telah dahulu masuk Islam sebelum Suhaib. Dan pada ketika itulah kali pertama dia mendengar apa yang Nabi sampaikan, kali pertama mendengar berkaitan dengan Islam, kali pertama mendengar kalimah-kalimah tauhid. Ketika itulah Allah campakkan hidayah dalam hati Suhaib. Dan ketika itu jugalah Suhaib melafazkan kalimah syahadah, mengakui Nabi SAW sebagai Rasul, mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika itu Islamlah Suhaib. Tapi kena ingat, sebelum Suhaib sampai dekat rumah Al-Arqam, penduduk Quraisy telah pun bagi nasihat kepada Suhaib, wahai Suhaib, andai kata kamu nak masuk agama Muhammad, maka berhati-hatilah. Kerana dekat kota Mekah ini kamu tidak ada ibu dan ayah. Dekat kota Mekah ini kamu tidak ada waris, tidak ada saudara, tidak ada orang yang akan membela kamu. Andai kata berlaku kecelakaan ke atas kamu, wahai Suhaib, tidak ada orang yang akan bela ke atas kamu, tidak akan ada orang yang akan membantu kamu. Maka berhati-hatilah wahai Suhaib. Bila mana para sahabat yang telah pun masuk Islam, bila mana mereka berdakwah secara rahsia pada masa tu, Nabi dakwah secara rahsia. Bila mana selesai sahaja majlis dengan Nabi, belajar dengan Nabi, bila mana dah nak bersurat, ketika itulah para sahabat akan keluar daripada rumah Al-Arqam secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, ditakuti akan diketahui oleh masyarakat Quraisy pada masa tu. Begitu jugalah Suhaib Ar-Rumi, dia keluar daripada rumah Al-Arqam dengan senyap, dengan perlahan-perlahan, supaya tidak diketahui pergerakan dia oleh masyarakat Quraisy pada masa itu. Ketika mana berulang-alik ke rumah Al-Arqam, ketika itulah keislaman Suhaib telah pun diketahui oleh masyarakat Mekah pada masa itu. Dan lalu ditangkaplah Suhaib dan diseksalah Suhaib Ar-Rumi pada masa itu. Macam-macam orang yang telah masuk Islam telah pun diseksa. Ramai di antara para sahabat yang telah masuk Islam diseksa, antaranya Bilal ibn Rabah dan sebagainya. Maka Allah turunkan satu arahan kepada Nabi SAW supaya mengarahkan ke semua para sahabat,
untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ketika itulah para sahabat banyak kisah masing-masing. Ada di antara sahabat bila mana dia nak berhijrah dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman. Ada sahabat bila mana dia nak berhijrah, dia ditahan, diseksa. Ada juga di antara para sahabat bila mana dia nak berhijrah, andai kata kamu berhijrah, andai kata kamu keluarkan kaki kamu daripada kota Mekah, kami akan bunuh kamu. Macam-macam kisah para sahabat. Ada di antara sahabat yang tak boleh keluarkan harta mereka. Ada sahabat yang boleh keluarkan harta mereka. Macam-macam sahabat. Dan Suhaib Ar-Rumi di antara sahabat yang ditahan dekat rumah. Bila mana Suhaib dapat arahan untuk berhijrah, maka Suhaib mempersiapkan peralatan dia, mempersiapkan barang-barang dia untuk keluar daripada rumah dia, untuk keluar daripada kota Mekah. Ketika itulah datangnya 3-4 orang masyarakat Quraisy tahan Suhaib. Wahai Suhaib, kami tak akan benarkan kamu keluar daripada kota Mekah. Bila mana ditahan, dikawal rumah Suhaib Ar-Rumi, maka Suhaib ketika itu mencari akal macam mana nak keluar juga, nak lari juga daripada kota Mekah. Maka satu malam bila mana 3-4 orang Quraisy yang tengah mengawal dekat rumah Suhaib, mereka tengah tidak fokus ataupun tengah lalai, ketika itulah Suhaib mengambil peluang untuk lari daripada kota Mekah pada masa itu. Lalu pada malam itu jugalah bila mana Suhaib berlari bersama dengan harta dia. Berlarilah Suhaib. Lalu bila mana 3-4 orang Quraisy tadi yang telah menjaga rumah Suhaib, mereka dapati yang Suhaib telah pun melarikan diri. Ketika itulah masyarakat Quraisy 3-4 orang tadi mengejar Suhaib Ar-Rumi. Tak lama terus dapat. Bila mana Suhaib dapati yang 3-4 orang masyarakat Quraisy telah pun berada dekat belakang dia, telah pun dekat. Ketika itulah Suhaib naik ke satu gunung dan diikuti dengan Quraisy yang tadi. Lalu bila mana sampai dekat atas bukit, ketika itulah Suhaib menarik satu anak panah dan mengatakan kepada penduduk Quraisy yang 3-4 orang ikut tadi, sesungguhnya seluruh orang Islam tahu, seluruh penduduk Mekah tahu, andai kata aku menarikkan anak panah dan aku melepaskan anak panah ini, sudah tentu panahan itu akan kena kepada bangsa dia. Dan ketika itulah kata Quraisy tadi, wahai Suhaib, sesungguhnya kami tak akan benarkan kamu keluar daripada kota Mekah, kerana ketika mana kamu datang ke kota Mekah, kamu dalam keadaan tidak ada apa-apa, bahkan kamu miskin, tidak ada harta. Lalu bila mana kamu tinggal dekat kota Mekah, kamu berniaga, kamu ada harta, maka kami tidak akan izinkan kamu untuk bawa keluar harta kamu daripada kota Mekah. Ketika itulah Suhaib seorang yang bijak. Dia tahu rupanya Quraisy tadi, 3-4 orang tadi, dia nakkan harta Suhaib. Lalu Suhaib pun kata, wahai Quraisy, andai kata aku serahkan keseluruhan harta aku kepada kamu, adakah kamu akan lepaskan aku? Terkejut Quraisy tadi bila mana ditawarkan satu harta yang sangat banyak. Lalu bila mana ditawarkan, kata penduduk Quraisy, andai kata kamu betul-betul nak bagi harta kamu kepada kami akan lepaskan kamu, wahai Suhaib. Dan ketika itulah Suhaib memberi keseluruhan harta yang dia ada kepada penduduk Quraisy. Dan dia meneruskan perjalanan sampai dekat kota Madinah. Kerana apa? Kerana Suhaib tidak memandang harta itu nombor satu. Bahkan Suhaib memandang yang agama nombor satu. Tidak meletakkan harta dalam diri dia, bahkan meletakkan agama dalam diri dia. Tidak masukkan harta dalam hati dia, bahkan memasukkan agama dalam hati dia, menyebabkan Suhaib memilih untuk berhijrah dengan meninggalkan segala harta-harta yang dia ada. Begitu juga para sahabat yang lain, dengan pengorbanan yang mereka lakukan semata-mata nak sebarkan agama Islam, semata-mata nak Islamkan masyarakat yang lain, semata-mata nak melihat manusia yang lain yang belum menerima hidayah, mereka boleh masuk Islam sampaikan ke hari ini, yang mana tanah Melayu kita, yang mana Malaysia telah pun merdeka dan Islam sampai dekat kita. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda dan kita boleh hargai apa jua usaha perjuangan mereka-mereka yang terdahulu memperjuangkan agama Allah dan memperjuangkan kemerdekaan. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda dan anda boleh kongsikan kepada orang lain juga. Dan satu lagi, boleh tak saya nak kongsikan kepada anda, yang mana hari ini adalah 29 hari bulan, yang mana 29 hari bulan, esok 30 dan lusa 31. Kita ada 3 hari lagi yang mana saya nak buat promosi ni, nak bagi percuma kepada anda. Nak bagi percuma satu balang kepada anda, yang mana kita dah ada customer kami yang dia order 12 balang. Kita bagi 4 balang percuma kepada beliau. Disebabkan apa? Disebabkan setiap 3 kita nak bagi 1 percuma. Setiap 3 balang anda order, kita akan bagi 1 balang percuma. Jadi jangan lepaskan peluang. Ini promosi sempena merdeka. Kita nak bagi kepada anda supaya lebih ramai lagi yang boleh makan The Snack Cookies ni daripada saya. Okey, yang ini V Cookies.
cookies daripada vanilla butter, and then the best seller adalah Cha cookies. Ni Cha cookies. Okey, Cha cookies daripada coklat lah. Okey, anda boleh tengok gambarnya lagi jelas. Jadi siapa berminat nak dapatkan 1 balang percuma ke, 2 balang percuma ke, 3 balang percuma ke, anda yang decide nak berapa balang percuma. Anda boleh WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan bantu anda. Okey, saya akan bantu anda macam mana cara dia untuk dapatkan percuma daripada kami. Okey, tak lama, 3 hari sahaja lagi. Hari ini 29, esok 30, lusa 31. Maka 31 Ogos kita akan tutup promosi yang kita buat ni. Jadi jangan lepaskan peluang, just WhatsApp nombor kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.